Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Baik, hari ini menarik ya, kita dah melalui satu fasa penting dalam demokrasi negara, demokrasi berparlimen, iaitu proses pengundian dasar belanjawan, dan hari ini telah pun diundi belanjawan 2021. Okey. Di bawah iaitu belanjawan pertama yang telah dibentangkan dan dibahaskan oleh Kerajaan Pimpinan Perikatan Nasional. Okey. Dan kita pun telah melihat keputusan pengundian dasar belanjawan ini, di mana belanjawan ini telah diluluskan petang tadi, dan sekaligus kelulusan ini menimbulkan banyak tanda tanya dan banyak teori-teori dan banyak juga pendedahan-pendedahan, termasuk oleh seorang ahli parlimen PKR dan saya sendiri dan sebagainya. Jadi banyak persoalan yang timbul, dan sekarang saya akan jawab persoalan ini dan saya akan sandar kepada apa yang saya beritahu supaya anda faham bahawa saya bukannya orang yang mereka cerita. Saya juga akan memberitahu perjanjian sulit yang telah berlaku, satu konspirasi yang telah berlaku, apa yang bakal berlaku selepas ini. Jadi perkara ni saya dah susun dengan cara tertentu untuk disampaikan. Jadi saya berharap anda bersabar dan bersama saya hingga ke hujung siaran ini supaya anda faham apa yang ingin saya sampaikan, kerana anda akan dapat gambaran yang jelas apa yang berlaku tadi dan mengapa ianya berlaku. Baik. Okey, kita mulakan. Dan sebelum saya mulakan ya, kalau ada gangguan siaran ni jangan ke mana-mana, saya akan berhenti dan saya akan ulang balik siaran. Jadi terus bersama saya. Dan akhir sekali saya akan jawab 3 soalan yang telah di-email kepada saya yang saya rasa perlu saya sentuh. Okey, saya mulakan. Kalau saudara-saudari ingat, semalam saya membuat satu live di mana di dalam live tersebut saya menyebut 3 perkara sebagai rumusan. Perkara pertama, saya beritahu walau apa sekalipun pemerincian, pencerahan, pendedahan yang dibuat sama ada oleh saya ataupun mana-mana pihak, tetapi di dalam politik 24 jam adalah jangka masa yang terlalu lama. Jadi semalam di dalam live saya beritahu bahawa setakat 8.30 malam semalam, majoriti ahli-ahli parlimen dari UMNO, iaitu lebih 20 MP UMNO, tolak belanjawan 2021. Majoriti pembangkang tolak belanjawan 2021, dan apa-apa boleh berlaku antara 8.30 malam hingga ke masa pengundian belanjawan. Jadi apa yang berlaku? Hari ini saya akan ceritakan. Antara 8.30 malam semalam, iaitu kali terakhir saya memeriksa ya apakah sentimen ahli-ahli parlimen UMNO dan sebagainya. Anwar beri arahan ya lewat malam semalam. Anwar Ibrahim ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Presiden PKR. Dia memberi arahan kepada PKR, DAP dan Amanah untuk jangan mengundi, jangan membenarkan atau menyokong undi belah bahagi. Saya ulang, lewat malam semalam lepas 8.30 malam, Ibrahim selaku Presiden PKR dan juga pengerusi Pakatan Harapan memberi arahan kepada PKR, DAP dan Amanah yang sememangnya tidak setuju dengan belanjawan, yang sememangnya merasakan belanjawan ini tidak berjiwa rakyat, yang sememangnya merasakan belanjawan ini berbaur politik. Walau bagaimanapun, Anwar memberi arahan agar sekiranya undi belanjawan itu sampai ke fasa di mana ada permintaan untuk undi berbelah bahagi, jangan sokong usul untuk adakan undi berbelah bahagi. Anwar ya. Okey, itu berlaku malam semalam. Dan juga selepas 8.30 malam semalam, iaitu kali terakhir saya memeriksa, ahli-ahli parlimen UMNO yang majoritinya pada dasarnya tidak menyokong belanjawan, ada memasuki perjanjian-perjanjian sulit tertentu yang menyebabkan mereka juga tidak menyokong atau
tidak membenarkan undi berbelah bahagi. Okey? Jadi mengapa mereka fokus kat undi berbelah bahagi ni, saya akan cerita sebentar lagi. Saudara-saudari akan faham dengan jelas apa yang berlaku. Baru anda akan nampak, oh memang betul apa yang saya katakan. Jadi ini sejajar dengan apa yang saya beritahu bahawa apa-apa boleh berlaku. Sehingga hari ini, walaupun undi belanjawan dah berlangsung, majoriti ahli parlimen memang tak sokong belanjawan. Jadi mengapa undi belanjawan itu berjaya? Jadi saya akan ceritakan. Sebelum ni, kalau saudara-saudari perasan, dalam beberapa live lepas, saya ada membuat satu siri pendedahan di mana sebelum surat rahsia yang dikeluarkan oleh Najib dan Zahid menzahirkan sokongan mereka terhadap Anwar tanpa pengetahuan ahli-ahli parlimen dari UMNO. Sebelum itu, saya dah dedahkan bahawa Najib adalah sekutu Anwar. Najib dan Zahid telah memasuki satu gencatan politik di mana Najib dan Zahid bersetuju untuk bersama berganding bahu dengan Anwar, di mana selepas pilihan raya umum, seandainya Barisan Nasional dan PKR kalau bergabung bersama DAP, bersama DAP dan Amanah, kalau bergabung membentuk gabungan dapat bentuk kerajaan, maka mereka bersetuju bahawa nama Anwar dicalon sebagai Perdana Menteri. Kalau yang dah lama dengan saya, mereka mesti ingat pendedahan ini. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali saya buat secara bertulis dan secara lisan. Pada ketika itu, Saitro, Laskar Cyber Najib menyerang dan beritahu bahawa tidak mungkin Najib menyokong Anwar. Kemudian saya terbukti benar apabila muncul surat rahsia di mana Najib dan Zahid menzahirkan sokongan mereka terhadap Anwar tanpa pengetahuan ahli-ahli parlimen UMNO. Malah perkara ini dibawa dalam mesyuarat kepimpinan UMNO bersama ahli parlimen UMNO dan majoriti ahli parlimen UMNO terkejut. Jadi saya bukan mereka cerita. Baik. Sekarang kalau kita lihat, UMNO setuju kerjasama dengan DAP, tetapi dia tidak akan beritahu kepada sesiapa, menurut apa yang saya dedahkan dululah. Sebab apabila UMNO bersetuju untuk kerjasama dengan Anwar, semestinya UMNO bersetuju untuk kerjasama dengan DAP. Dan ini bukan rekaan, sebab pada tahun 2018, pada bulan September, Anwar Musa sendiri pernah berkata bahawa UMNO terbuka kepada cadangan untuk kerja dengan DAP. Cuba rujuk, benda ni keluar di media Arus Perdana, tak silap saya Astro Awani, saya lupa media mana, dan saya ada bawa di dalam blog saya. Jadi ini bukan rekaan, okay? Dia terbuka. Tetapi sekarang UMNO tidak akan mengaku, Najib tidak akan mengaku, sama juga seperti dia tidak mengaku kerjasama dengan Anwar, tetapi akhirnya terbongkar. Okay? Jadi rancangannya adalah sekiranya PKR dan UMNO berjaya bentuk gabungan baru selepas PRU15, maka sudah semestinya DAP ada dalam formula itu dan Amanah. Sama ada DAP tahu atau tak tahu, Amanah tahu atau tak tahu, tetapi mereka fokus dengan Anwar. Okey? Dan mengapa mereka tak berani dedahkan sekarang? Sebab mereka tidak ingin dihukum di pilihan raya umum ke-15. Mereka tidak ingin dihukum di pilihan raya umum ke-15 kerana seandainya pengundi Melayu Islam yang UMNO yang memang dah merosot tahu bahawa UMNO sedia kerjasama dengan Anwar dan lebih-lebih lagi sedia kerjasama dengan DAP, sudah semestinya UMNO akan kena lashback ataupun akan dihukum, dan prestasi dia yang memang akan menjunam lagi. Jadi UMNO tidak ingin ambil risiko itu, Anwar tidak ingin ambil risiko itu. Okey. Ini yang saya dedahkan dahulu ya. Okey, baik. Selepas sebab itu selama ni kalau korang perhati, DAP Anwar memang jelas tidak sokong belanjawan. Memang keluar daripada mulut ramai pemimpin PKR, ramai pemimpin DAP dan sebagainya bahawa belanjawan itu berbau politik. Banyak isu yang ditimbulkan, jasa dan sebagainya. Kita tahu, saya tahu, saudara-saudari tahu, DAP tahu, Anwar tahu bahawa belanjawan ini berbau politik dan nampak jelas banyak masalah. Unjuran-unjuran yang dibuat oleh Zafrul ni jauh tersasar, terpincang. Jadi semua ini nampak jelas ketika belanjawan itu,
Dan malah bukan keluar dari mulut saya, keluar dari mulut pemimpin-pemimpin PKR, pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin amanah, bahawa belanjawan ini cacat. Okay? Jadi sepintas lalu seluruh atau majoriti ahli-ahli parlimen memang tolak belanjawan. Okay? Mereka rasakan belanjawan ini silap. Tetapi kalau korang perhati, serangan mereka tu ditujukan kepada Zafrul, ditujukan kepada Muhyiddin, Zafrul semua ni, kita tolak Zafrul, tapi Muhyiddin semua ni adalah PPBM. Jadi serangan mereka ditujukan kepada PPBM. Kalau kita lihat dalam hal-hal yang melibatkan Najib, mereka ni sehal. Contohnya isu KWSP. Orang yang sebenar-benarnya menekan isu KWSP yang sememangnya isu populis, okay? Ianya sememangnya isu populis. Siapa yang tekan? Najib. Najib hendak agar kerajaan membenarkan pengeluaran wang 10,000 oleh pencarum KWSP dari akaun 1. Seketul. Dia tak nak formula yang dicadangkan oleh Zafrul dan sebagainya, dia nak dibenarkan keluar seketul. Dan Najib letakkan perkara ini sebagai syarat. Kalau syarat ini dipenuhi bersama dengan syarat nak moratorium tu kan. Tapi syarat ini yang utama, kalau dipenuhi maka Barisan Nasional akan setuju sokong belanjawan. Jadi dia letakkan sebagai syarat. Dan kalau korang perhati, syarat-syarat yang diletak oleh Najib juga ditekankan oleh PKR dan DAP. Sebenarnya perkara ni saya dah tahu dari awal, tapi kalau saya suarakan nanti orang kata saya buat teori pula. Jadi saya biarkan. Tapi kalau korang perhati konsisten. Jadi serangan terhadap Najib ni hampir tiada. Kalau ada pun sikit di sana sini, tapi fokusnya adalah isu KWSP dan semuanya sepakat. Okey. Serangan DAP, serangan PKR lebih bertumpu kepada PPBM dan Zafrul. Hanya Tun Dr. Mahathir yang terang-terang beritahu pelik, Najib adalah seorang banduan tetapi boleh berdiri dalam parlimen dan beri nasihat kepada kerajaan. Benda ni tidak ditekankan oleh DAP dan PKR. Okey? Okey. Jadi kalau kamu lihat sebenarnya UMNO dia buat-buat, tim Najib ni dia buat-buat tak sokong belanjawan, dia buat-buat dia letak syarat. Mengapa saya kata dia buat? Mengapa saya kata dia pura-pura? Sebab Najib tahu, Zahid tahu, semua dalam tim A tahu. Kalau mereka tekan untuk dibenarkan keluar 10,000 seketul dari KWSP, akhirnya Zafrul dengan Muhyiddin akan melutut. Mereka tahu. Mengapa saya kata mereka tahu? Sebabnya mudah. Sekarang 2 ahli parlimen dah meninggal dunia. Maka blok kerajaan ni kerusi yang dia ada 111. Andai kata semua ahli parlimen hadir pada tarikh mengundi. Okey. Jadi tinggal 220 ahli parlimen, untuk dapat majoriti perlu 110. Seandainya untuk undi majoriti perlu 111. Jadi seandainya semua ahli parlimen hadir, jadi kerajaan memang memerlukan kesemua 111 pengundi ataupun ahli parlimen dari blok kerajaan untuk luluskan belanjawan. Maknanya kalau seorang sahaja ahli parlimen daripada UMNO dan semua ahli parlimen daripada blok pembangkang tidak menyokong kerajaan, maka kerajaan kantoi. Jadi sebenarnya Najib tahu bahawa mereka memerlukan sangat undi daripada setiap seorang ahli parlimen. Jadi kau tanya apa-apa mereka akan setuju, dan mereka akan setuju pada saat terakhir. Benda ni diketahui oleh Najib, Zahid, tim A. Malah seluruh UMNO tahu. Jadi mereka meletakkan syarat itu. Dan akhirnya Zafrul dan Muhyiddin melutut. Sekarang sesiapa yang ada masalah kewangan dan pencarum KWSP boleh keluarkan 10,000 sehingga 10,000 seketul. Okey? Jadi benda ni memang dijangka automatik akan berlaku. Tetapi mengapa Najib tidak letakkan jasa sebagai syarat? Mengapa Najib tidak letakkan peruntukan untuk projek khas 1 bilion lebih kepada pejabat Perdana Menteri sebagai satu lagi syarat? Bukankah dana-dana ini tidak masuk akal? Satu kepada unit propaganda, satu lagi kepada
satu projek khas yang tidak ditakrifkan langsung, ya, yang boleh bermaksud apa-apa, mengapa tak letakkan benda ni sebagai syarat? Okey, kalau benar-benar Najib inginkan agar belanjawan itu benar-benar untuk rakyat, jadi pelik. So mereka sebenarnya inginkan satu belanjawan di mana ada dana yang boleh menguntungkan UMNO, khususnya tim A, menjelang PRU 15. Seandainya PRU 15 bulan Februari contoh, kita akan sampai babak PRU 15, tetapi andai kata PRU 15 bulan Februari contoh, okay, menerusi jasa boleh dilakukan, because sama ada kerajaan kata jasa ni bukan lagi unit propaganda, dia boleh kata apa saja, tetapi faktor sejarah penting kita pertimbangkan, dan dalam sejarah malah diakui sendiri oleh Menteri Kerajaan La ni, memang jasa pernah disalahgunakan dan menjadi unit propaganda. Dan kalau kita nak takrifkan fungsi sebenar jasa, impossible. Jadi dana itu memang boleh disalahgunakan, okey. Dan ada juga dana-dana yang tidak patut untuk pembangunan tertentu yang sepatutnya boleh dielakkan agar fokus boleh diberi kepada orang awam, bisnes-bisnes yang bankrupt, mereka yang menghadapi masalah kewangan, hospital-hospital dan sebagainya untuk memerangi COVID. Dana-dana itu boleh digunakan untuk menabur janji masa kempen pilihan raya. Contohnya dana projek khas di Pejabat Perdana Menteri boleh digunakan. Ini contoh saya beri, ketika pilihan raya dia menguntungkan semua. Dia bukan hanya menguntungkan Muhyiddin dengan PPBM, dia juga akan menguntungkan tim A. Contohnya konstituensi Najib, mereka boleh mencadangkan, okey, kita janji projek ni, projek itu, apa semua, ada dana. Jadi semuanya wayang kulit. Yang moratorium, isu 10,000 seketul tu, sebab Najib memang tahu benda tu akan diluluskan. Okey, yang saya ingin membawa perhatian kepada saudara-saudari adalah DAP pun tahu benda ni. Kalau saya duduk sini, saya cerita kat hang, DAP pun tahu kan? Tetapi pada saat terakhir, DAP dan PKR tidak menyokong Tun untuk diadakan undi belah bahagi. Jadi DAP tahu kalau belanjawan ini lulus selepas Zafrul dan Muhyiddin melutut kepada Najib, maka nama Hak Najib akan jadi harum. Sebab apa? Orang akan kata Najib lah yang menyebabkan rakyat yang menimpa kesusahan boleh bawa keluar 10,000 seketul. Najib berjaya jinakkan Muhyiddin dan Zafrul. Okey? Itu DAP tahu. Tetapi mereka tetap benarkan kelulusan belanjawan itu selepas Zafrul dan Muhyiddin melutut kepada Najib dalam isu pengeluaran 10,000 KWSP. Jadi sekarang percaya tak bahawa sebenarnya ada rancangan Anwar bersama Zahid dan Najib selepas pilihan raya, sekiranya PKR dan Barisan Nasional bergabung dalam satu gabungan melibatkan DAP dan Amanah, dan sekiranya bilangan kerusi cukup, maka mereka akan bentuk kerajaan dan bersetuju agar Anwar dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Maka yang saya dipahamkan, ada kemungkinan besar DAP pun telah bersandiwara. Memang mereka menyerang belanjawan, memang mereka tidak sokong belanjawan, tetapi fokus mereka adalah Zafrul dan Muhyiddin, supaya pengundi mereka akan nampak DAP ni memang serang. Tetapi pada saat terakhir mereka guna alasan demi rakyat, demi menjunjung titah tuanku, maka mereka tidak mengambil bahagian dalam undi belah bahagi. Okey? Jadi inilah yang dilakukan oleh DAP, inilah yang dilakukan oleh Anwar secara efektif. Secara efektifnya DAP dan PKR telah menjulang nama Najib. Menjulang nama Najib kalau korang baca betul-betul. Jadi mengapa mereka fokus hanya kat undi belah bahagi? Mengapa mereka tidak fokus kat undi suara? Ceritanya begini. Kalau saya Speaker Dewan Rakyat, kita tahu Speaker Dewan Rakyat ni memang proksi kepada
Perikatan Nasional, khususnya Kem Muhyiddin. Kita dah lihat banyak kepincangan dalam tata cara speaker menguruskan Dewan Rakyat. Tapi apa pun, kalau saya speaker Dewan Rakyat dan saya jadi proksi Muhyiddin, bila sampai isu undi suara, saya walaupun suara pembangkang tu menolak belanjawan lebih tinggi daripada suara yang menyokong belanjawan, saya tetap akan kata suara menyokong tu lebih tinggi. Sebab suara ni is very subjective. Jadi saya tetap akan kata suara yang menyokong belanjawan lebih tinggi walaupun suara pembangkang kedengaran tinggi. Dan pada ketika undi suara dibuat, pada telinga saya tak nampak beza mereka yang tidak menyokong dan mereka yang menyokong. So akhirnya dalam situasi di mana undi suara ini dipertikaikan, maka kelonggaran diberi menurut peraturan Dewan Rakyat agar ahli-ahli parlimen boleh cadangkan diadakan undi secara blok ataupun undi belah bahagi. Okey? Dan itulah yang berlaku. Mahfuz berdiri dan dia minta diadakan undi berbelah bahagi supaya kita boleh tahu dengan tepat berapa yang sokong, berapa yang tidak sokong. Pada ketika itu hanya 13 berdiri. Keempat-empat ahli parlimen dari Pejuang, 6 ahli parlimen dari Amanah, seorang daripada Satu Parti Sabah dan seorang daripada PKR berdiri. Jadi PKR seorang tu kita anggap tak ada lah. 6 Amanah tu separuh Amanah. Dan DAP langsung tak ada. Tetapi 13 berdiri. Syarat dia 15. Maknanya sekiranya benar ada ramai atau majoriti atau semua ahli parlimen pembangkang yang beria-ia menyerang Zafrul, beria-ia menyerang Muhyiddin, beria-ia jasa tu tak patut, jasa tu pengagihan dana kepada jasa tu mengarut, pengagihan dana kepada projek khas di Jabatan Perdana Menteri tu mengarut, tak boleh cari dua lagi ahli parlimen daripada DAP atau PKR atau Amanah yang berdiri untuk mempertikaikan keputusan belanjawan. Ini bermakna pembangkang telah membantu Muhyiddin, pembangkang telah membantu mengelakkan kejatuhan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional, dan pembangkang telah membantu meluluskan belanjawan. Okey? Tetapi mereka fokus dekat, mereka tidak ingin benarkan undi berbelah bahagi itu untuk lulus, supaya anda tidak tahu sebenarnya berapa ramai pembangkang yang setuju dengan belanjawan dan berapa ramai yang tidak setuju. Itu sebenarnya mereka sebenarnya, kalau kau baca betul-betul, benda ni melantun balik kat paper, kerana dua tidak berdiri, maka kita anggap bahawa selain daripada 13 yang berdiri itu, semua ahli pembangkang membantu menyelamatkan kerajaan pimpinan Muhyiddin. Mengapa? Adakah sebab mereka setuju dengan Muhyiddin atau suka Muhyiddin atau suka kerajaan ni? Tak. Sebabnya mereka tahu parlimen akan dibubarkan tidak lama lagi. Mungkin bulan Disember atau selewat-lewatnya Januari. Dan sebabnya, seandainya pilihan raya diadakan pada bulan Januari atau Februari, okey, dan lepas pilihan raya tu, kalau kita campur bilangan kerusi PKR, DAP, Amanah dan UMNO, dia melebihi majoriti, maka mereka memang boleh bentuk gabungan. Itulah yang Anwar, Zahid dan Najib mahu. Mereka akan bentuk kerajaan. Tapi perkara ni mereka akan senyapkan sekarang, sebab kalau DAP beritahu, sudah pasti pengundi Cina akan menolak DAP sebab kerjasama dengan Najib. Ini saudara-saudari kena ambil perhatian. Ya, kena ambil perhatian. Kalau tidak, cuba jelaskan mengapa hari ini DAP yang telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Selasa lepas, yang telah bersetuju untuk menolak belanjawan, tiba-tiba selepas dapat arahan daripada Anwar malam semalam, mereka tidak bangun untuk pertikai undi suara dan supaya diadakan undi belah bahagi. Cuba cerita kat saya. Semua ni konsisten dengan pendedahan saya yang dulu. Okey, konsisten dengan pendedahan saya yang dulu. Okey, so itulah sebabnya mereka fokus serang Zafrul dan Muhyiddin selama ni dalam tempoh debat belanjawan.
Okey, takkan DAP setuju tiba-tiba isu jasa tu tak jadi isu. Sebabnya kalau UMNO untung dan memang kalau ada rancangan untuk bentuk gabungan baru, maka secara tidak langsung DAP pun akan untung, PKR akan untung. Jadi tak perlu bimbang. Okey, baik. Kalau kita lihat keseluruhan yang telah berlaku hari ini, Najib, Zahid, tim A ni sebenarnya dia memang dari awal dia dah beritahu syarat dia ingin pilihan raya awal. Okey, dan memang target dia adalah pilihan raya pada bulan Januari atau Februari. Sebabnya belanjawan ini, peruntukan ini adalah untuk tahun 2021. Jadi sekiranya parlimen dibubarkan Disember atau Januari, cukup cantik bagi mereka. Itulah yang dikehendaki. Sebab UMNO tahu, Barisan Nasional tahu, prestasi dia akan merosot teruk. Jadi untuk cuba meningkatkan prestasi dia, dia memang perlu pendanaan. Jadi kalau saya Presiden UMNO, belanjawan ni amat bagus. Saya boleh menabur janji pada tahun 2021. Jadi saya akan target pilihan raya sama ada Januari atau Februari, atau sebaik selepas angka COVID itu menurun. Dan disebabkan COVID, ramai yang akan takut keluar mengundi. Okey, jadi apabila ramai takut keluar mengundi, bilangan undi yang dibuang berkurang, maka kemungkinan berlaku manipulasi dan penipuan adalah lebih tinggi. Saya tidak kata mereka akan lakukan penipuan, saya kata kemungkinan lebih tinggi sebab lebih mudah dimanipulasi. Okey, so inilah yang berlaku hari ini. Okey, Anwar telah mengkhianati penyokongnya, dan jangan terkejut, DAP bagi saya tak boleh dipercayai lagi. Okey, dan kepada penyokong-penyokong UMNO yang dah susut teruk sekarang, lihatlah apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin anda. Okey, selama ni saya betul. Apabila saya beritahu anda Najib bekerjasama dengan Anwar, terbukti betul. Kau lihat hari ini, DAP memang tak sokong belanjawan, tapi kalau kau puasan, DAP telah menjulang nama Najib secara tidak langsung. Jadi kau ingat DAP bodoh? Dan DAP telah mengkhianati semua rakan-rakan dia. So pegang pada ni lah. Okay? Amanah saya tak sentuh sebab amanah memang ada majoritinya bersama Tun, tapi ada yang sebab DAP dia macam berat sikit lah. Okay? Jadi amanah saya tak sentuh. Tapi ini adalah DAP dengan Anwar menjulang nama Najib dan tim A. Kalau kau baca secara halus, kamu maksud tersirat apa yang berlaku hari ini, itulah yang berlaku. Jadi rumusan setakat ni apa yang saya beritahu, majoriti ahli parlimen iaitu semua pembangkang dan majoriti dari UMNO menolak belanjawan. Tetapi mereka bersetuju untuk menyokong belanjawan sebab faktor pendanaan, sebab belanjawan ini memang berbau politik, bukannya untuk rakyat, supaya bila pilihan raya janji-janji mungkin boleh ditabur. Itu yang saya nampak. Dan dengan syarat pilihan raya diadakan awal. Dan percayalah pilihan raya akan diadakan secepat mungkin. Jadi sekarang ni kita sedang masuk fasa pilihan raya. Dan bagi saya, hari ini saya nak buat pendedahan jujur. Jadi korang dah kenal saya. Kalau benda tu putih, saya kata putih. Kalau hitam, saya kata hitam. Jadi saya tidak akan berganjak sokongan saya terhadap Tun kini dan selamanya. Tetapi saya berharap pejuang selepas ini, sebab pejuang ni kawan akan suka tak suka jadi kuasa ketiga dalam pilihan raya. Jadi kalau korang lihat, Najib dah khianati penyokong dia dengan kerjasama-kerjasama sulit yang saya ceritakan tadi. Anwar dah khianati penyokong dia, DAP dah khianati penyokong dia. Jadi pejuang ni adalah satu-satunya yang pegang pada prinsip. Seperti mana Mahathir letak jawatan disebabkan prinsip, lah ni mereka akan pegang pada prinsip
Yang betul mereka kata betul, yang salah mereka kata salah. Sebab itu keempat-empat ahli parlimen pejuang berdiri di dalam Dewan Rakyat. Jadi saya berharap pejuang ni di pilihan raya umum ke-15 bertanding di semua kerusi PPBM dan UMNO. Yang saya difahamkan memang akan bertanding di semua kerusi UMNO. Biar kena bertanding sebagai calon bebas pun bertanding di semua kerusi. Okey? Dan yang saya harap, janganlah Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali-kali masuk perjanjian dengan Muhyiddin. Buat apa Tun Dr. Mahathir Mohamad buat, saya akan sokong juga. Tapi harapan saya jangan. Dan masalah komunikasi perlu diatasi. Sebab kita perlu belajar dari episod ni, bahawasanya masalah komunikasi telah menjadi masalah yang paling besar. Bukan hanya di Pakatan Harapan, malah di pihak-pihak pembangkang selain dari Pakatan Harapan perlu diatasi. Okey? Dan saya terus nak masuk sebab kalau saudara-saudari ada apa-apa soalan yang untuk ditanya, tanya kepada saya dan saya akan buat pencerahan besok. Hari ini saya nak masuk terus kepada soalan audience, ya. Okey, soalan pertama. Syed Saddiq. Ada yang bertanya kepada saya, Syed Saddiq. Okey, dan juga Tim B. Apa yang terjadi dengan Syed Saddiq dan apa yang terjadi dengan Tim B? Saya mulakan dengan Tim B. Tim B yang sepadu dengan Tengku Razali Hamzah. Now, seperti yang saya katakan pada awal live ini, malam semalam ada perjanjian ini dimasuki dengan bersama UMNO. Now, Tengku Razali Hamzah tidak hadir di Dewan Rakyat hari ini untuk pengundian. Jadi saya tak boleh komen bagi pihak dia. Oleh kerana beliau tidak hadir, maka blog dia bagaikan layang-layang terputus tali. Okey, bukan salah dia, bukan salah Tengku. Tapi bagaikan layang-layang terputus tali. Jadi blog dia yang saya faham, dia kalau tim A dah berpaling tadah. Okey. Kemudian kalau tim A dah berpaling tadah, kemudian blog dia berdiri untuk membuat undi belah bahagi. Dan apabila undi belah bahagi dibuat, tetapi yang lain dari DAP dan sebagainya berpaling tadah, maka tidak ada gunanya juga. Sebab itulah yang saya dipahamkan mereka tidak libatkan diri dalam undi belah bahagi. Sebab tidak ada gunanya. Okey? Tidak ada gunanya sebab nampak ramai dah berpaling tadah termasuk UMNO, Anwar dan sebagainya, dah nampak bahawa memang belanjawan ini akan diluluskan, jadi tak guna. Tak guna. Okey? Itu yang saya dipahamkan. So saya beri benefit of doubt to Tengku Razali Hamzah. Okey. Tapi Syed Saddiq yang dahulu kala, saya dah beritahu banyak kali, ya, dah 3-4 kali, Syed Saddiq kelakuan dia pelik semenjak Pakatan Harapan tumbang. Pelik. Ada yang defend dia, contohnya dia pergi jumpa Najib dan sebagainya. Ada yang defend dia, dia kata itu politik matang and all that. I have a different opinion. Tapi saya tak nak buang masa untuk berdebat atau menjelaskan berkenaan dengan Syed Saddiq, because trust me, is irrelevant. Tak penting. Jadi nasihat saya, abaikan. Okey, abaikan. Cuma kelakuan dia pelik dan dia yang pernah kata dia ni sanggup ini untuk Tun, itu untuk Tun. Hari ini bila Tun berdiri sana, dia duduk senyap. Okey. Bila dia sakit, yang datang berjumpa dengan dia, yang duduk sebelah dia untuk menziarahi dia apabila dia ada operation appendix dan sebagainya adalah Tun Siti Hasmah. Okey. Saya ada maklumat berkenaan dengan Syed Saddiq dan apa sebenarnya yang berlaku. Tetapi bagi saya tak penting. Bila tak penting, tak payah cerita. Okey, so Syed Saddiq, saya tak ada komen, ya. Okey, warisan. Technically, sukar bagi saya memberitahu perkara ni, tapi technically warisan telah khianati Tun. Okey. Walaupun ada satu penjelasan. Penjelasannya memang kalau saya sendiri jadi ahli parlimen warisan, saya pun akan nampak kalau DAP dah berpaling tadah, Anwar dah berpaling tadah, kalau saya berdiri pun tak ada guna, tak ada beza. Jadi tak nak libatkan diri. Itu bukan point dia. Point dia adalah atas dasar prinsip kamu kena berjuang bersama pihak yang kamu mengaku sebagai tim. Jadi secara prinsipnya harus
ada wakil pejuang berdiri? Tak ada. Jadi technically, secara teknikal, warisan telah mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey? Apapun, sudah tiba masanya pejuang membuat kenyataan konkret bahawa pejuang kita bersama kita. Sebab pejuang sekarang ni sudah automatik menjadi kuasa ketiga, dan semenjak langkah Sheraton hingga hari ini, yang paling konsisten, yang paling berpegang kepada prinsip adalah pejuang. Penyokong lain, penyokong Najib ke, penyokong PAS ke, penyokong UMNO ke, penyokong siapa, anda dah lihat politik kotor yang telah dan pengkhianatan yang telah sedang dilakukan oleh idola-idola anda. Okey. Setakat ini, sebab ada satu lagi soalan yang saya tidak ingin jawab. Dia berkenaan dengan saya. Soalan ni berkenaan dengan saya. Mula-mula saya nak jawab, tapi saya ubah fikiran, saya tak nak jawab. Ini berkenaan dengan apa rancangan saya untuk PRU 15. Saya tidak ingin jawab. Baik, sehingga kita berjumpa esok ya. Ini penjelasan saya kepada pihak-pihak yang cuba spin perkara ni untuk cakap Anwar macam ni apa tu. Terpulang pada anda lah untuk mendengar. Apa yang saya jelaskan adalah realiti apa yang berlaku, dan saya dah sediakan artikel, cuma belum terbitkan lagi sebab saya tengah membaca apa pendapat orang lain dan sebagainya. Saya akan terbitkan awal pagi ni, dalam pukul 2 atau 3 dah siap dah, yang menjelaskan apa yang saya jelaskan di dalam live ni, tetapi dengan cara yang ringkas. Okey, saya akan terbitkan artikel tu, anda boleh baca, dan saya juga akan letak di ruang komen. Jadi sebentar lagi saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya. Jangan lupa layari atau sertai saluran Telegram saya, dan saya akan letakkan link kepada artikel-artikel lain berkaitan. Jangan lupa share, dan video ini tolong share ramai-ramai. Tolong share ramai-ramai. Dan kepada pihak yang mendakwa hari ini adalah titik terakhir dalam karier politik Muhyiddin, semalam saya dah beritahu, jangan terlalu cepat bercakap. Sebenarnya pihak tu, saya tak nak namakan tapi anda boleh teka, dia sebenarnya tahu benda semua ni, tapi dia buat diversion, dia buat drama. Dia orang Najib, dia tahu pencaturan semua ni, penipuan ni, dia tahu. Tapi berpura-pura, oh Muhyiddin akan jatuh malam ni, kemudian esok dia akan buat teori barulah. Mengapa belanjawan tidak ditolak, mengapa dia salah dan sebagainya. Sebenarnya itu semua diversion, supaya anda tidak lihat apa yang berlaku. Baik, sehingga kita berjumpa esok ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga, dan salam pejuang.